الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Bab ketiga, pendirian Ahlussunnah wal Jamaah. Pendahuluan, golongan Ahlussunnah wal Jamaah mempunyai pendirian yang baik dan murni tentang beberapa isu, terutama sekali isu takwil, sebab dan juga tafwid yang berpanjangan sehingga ke zaman ini. Pegangan mereka adalah bertepatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan pandangan As-Salaf Saleh terdahulu. Hari ini kedapatan setengah golongan yang berusaha menafikan Allah Subhanahu Wa Taala itu bersih daripada sifat-sifat makhluk dengan melakukan takwilan dan seumpamanya. Tetapi malangnya ia telah mengheret mereka kepada menafikan nas Al-Quran itu sendiri. Sedangkan menafikan nas Al-Quran merupakan sesuatu yang boleh menjerumuskan seseorang kepada kemurtadan dan terkeluar daripada Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan ia mempunyai dua tangan. Ia bermakna dari aspek mempunyai dua tangan. Ia tidak boleh dinafikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menjelaskan demikian dan ulama tidak berbeza pendapat tentang perkara tersebut. Sebaliknya sebaliknya yang mereka berbeza pendapat ialah konsep dua tangan itu sendiri. Golongan yang bermanhaj salaf menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai dua tangan sebagaimana yang dia sendiri nyatakan, tetapi yang sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Manakala golongan Asy'ariyah berpendapat ia membawa maksud qudrat dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan tangan itu sendiri. Jadi pendirian Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah isbat. Isbat maknanya menerima, mengiyakan. Yang keduanya tentang masalah takwil. Tadi kuliah lepas asar tadi kita sebut dah sikit tentang masalah takwil. Takwil memalingkan daripada makna zahir. Isbat maknanya terima, takwil memalingkan daripada makna zahir. Contohnya yad, tangan ditakwilkan dengan qudrah. Istawa ditakwilkan dengan istawla. Jadi bagaimana pendirian Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab yang ketiga ini akan dibahas dengan panjang. Yang keduanya, yang ketiga, istilah tafwid. Apa makna tafwid? Tafwid maknanya serah. Serah kepada Allah. Jadi tafwid ini dia ada dua makna. Sama ada tafwid makna kalimah ataupun ayat mutasyabihat. Makna yad, makna istawa, makna nuzul, makna wajah, makna ain dan sebagainya. Maknanya tafwid itu sama ada tafwid makna ataupun tafwid kaifiat. Okey, terus pendirian Ahlussunnah terhadap takwil. Pendirian golongan Ahlussunnah terhadap takwil berdasarkan beberapa perkara, iaitu A. Ijma' sahabat dan tabi'in. Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah radhiyallahu anhu menyatakan berita-berita tentang sifat Allah adalah selaras dengan yang terdapat dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ijma' para sahabat dan tabi'in. Sahabat seseorang yang melihat Nabi, beriman dengan Nabi dan mati di atas Islam. Tabi'in, golongan yang pernah bertemu dengan para sahabat. Jadi ijma' daripada kalangan sahabat dan tabi'in ini apa pendirian mereka tentang ayat-ayat sifat ataupun hadis-hadis sifat. Okey, terus ia dinukilkan oleh khalaf daripada salaf, kurun demi kurun dan daripada zaman sahabat, tabi'in dan sehingga ke zaman kita ini dalam bentuk sifat bagi Allah. Begitu juga dengan keperluan mengetahui, beriman dan menyerah kepada apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab yang dibawa baginda sallallahu alaihi wasallam dan nabinya dengan menjauhkan daripada takwil. Jadi pendirian
sahabat dan juga tabi'in ini, mereka menjauhkan diri daripada takwil. Okay, terus meninggalkan daripada memukakan contoh dan kaitan dengan cara tertentu. Maknanya meninggalkan contoh perbandingan tentang ayat-ayat mutasyabihat, kerana dia tidak boleh dicontohi, tidak boleh dibandingkan. Sebab kita membincangkan sifat-sifat yang qadim, sifat Allah Ta'ala yang qadim. Okey, terus Pada yang mulia adalah pula menyatakan bukti menunjukkan batalnya takwil ialah para sahabat dan tabi'in yang datang selepas mereka memahami ayat-ayat mengenai sifat-sifat Allah sebagaimana zahirnya, dan tidak berusaha untuk mentakwil dan memalingkan daripada zahirnya. Jika takwil itu perlu dilakukan, sudah tentu mereka lah golongan yang lebih dahulu melakukan, kerana ia boleh menghilangkan kekeliruan. Bahkan yang diriwayatkan daripada mereka ialah mereka menolak takwil itu sendiri. Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah menjelaskan ayat-ayat sifat yang terdapat dalam Al-Quran tidak menimbulkan perselisihan dalam kalangan sahabat sehingga membuatkan mereka berusaha mentakwilnya. Beliau sendiri telah melihat kitab-kitab tafsir yang dinukilkan daripada sahabat dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh mereka tentang hal tersebut. Beliau juga telah melihat kitab-kitab yang besar dan juga kecil lebih daripada 100 buah kitab tafsir. Namun beliau tidak menemui sehingga ke zaman beliau mana-mana sahabat yang mentakwilkan ayat-ayat atau hadis-hadis sifat tersebut, berbeza dengan yang biasa dipahami beberapa imam kemudian. Jadi Ibn Taymiyah ni dalam bacaan dia, kajian dia, penelitian dia, dia baca lebih daripada 100 kitab tafsir. Lebih daripada 100 kitab tafsir di zaman dia. Sampai zaman sekarang ni berapa kitab tafsir? Dah beratus-ratus. Dia tak jumpa pun daripada kalangan sahabat dan juga tabi'in mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat. Dalam kajian dia tu dia baca 100 kitab tafsir lebih. Tafsir yang menakalkan daripada pegangan para sahabat dan juga tabi'in. Tak jumpa. Kurun yang kemudian barulah takwil itu wujud. Okey, terus Imam Auza'i menjelaskan, kami dan golongan tabi'in menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas arasnya. Kami beriman dengan sifat Allah yang disebut dalam sunnah. Okey. Jadi kalau daripada sahabat dengan tabi'in tak wujud takwil. Takwil ni berlaku setelah berkembangnya pemikiran falsafah ataupun mantik. Masa itulah Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi terpaksa takwil. Takut orang awam ni dia keliru tentang ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis sifat. Untuk menghilangkan syubhah, kesamaran yang dibawa oleh golongan bid'ah ini, pada ketika itu ulama khalaf terpaksa takwil. Jadi kalau kita tengok generasi awal daripada golongan salaf, mereka memang tidak takwil. Okey, terus B. Ijma' ahli sunnah dan ahli hadis. Imam Tirmizi pula menjelaskan setelah menghuraikan tentang hadis tangan Allah Subhanahu Wa Taala, ramai dalam kalangan ulama yang mengupas tentang hadis tersebut dan lain-lain yang seumpama dengannya. Begitu juga dengan hadis Tuhan turun ke langit dunia setiap malam. Mereka menyatakan ia merupakan hadis yang sabit, perlu diimani, tidak wajar diragui dan tiada wajar ditanya bagaimana. Begitulah yang diriwayatkan daripada Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah dan Abdullah bin Mubarak. Mereka menyatakan tentang hadis sifat tersebut, berinteraksilah dengannya tanpa mengaitkan dengan cara tertentu. Inilah pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah. Imam Ibn Abdul Bar pula menjelaskan ahli sunnah berijma' memperakui sifat-sifat Tuhan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dan beriman dengannya. Mereka memahami dalam bentuk hakikatnya yang sebenar dan bukan secara majaz, simbolik. Cuma mereka tidak mengaitkan dengan cara tertentu dalam memahami sifat-sifat tersebut dan tidak membataskannya dengan batasan tertentu. Sebaliknya, bagi ahli bid'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah dan Khawarij, mereka semua mengingkari dan tidak memahaminya berdasarkan hakikat yang sebenar, hakiki. Mereka beranggapan orang yang memperakui sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut sebagai orang yang berfahaman musyabbihah. Inilah mujassimah, musyabbihah, mumassilah. Perkataan-perkataan itu sebenarnya daripada Mu'tazilah yang orang sambung sekarang ni. Puak ni musyabbihah, mujassimah, menjisimkan Allah. Menjisimkan Allah, menganggap Allah Ta'ala sebagaimana makhluk, sebagaimana bahru yang berjisim.
Kita hanya mengisbatkan sifat tangan, sifat mata, wajah dan sebagainya. Golongan salaf hanya mengisbatkan, terima. Bukan mengatakan, menganggap anggota. Mereka ini jahil akidah salaf. Mereka duk kata, orang yang pegang kepada akidah salaf ni mengatakan Allah Ta'ala mempunyai anggota tangan. Anggota tu kita tak sebut. Kita sebut mereka Allah mempunyai sifat tangan, mata, wajah dan sebagainya. Lalu mereka menggelarkan orang sebagai musyabbihah. Apa maksud musyabbihah? Mentashbihkan Allah, menyerupakan Allah dengan yang baharu. Istilah yang kedua, mumassilah, memisalkan, menyamakan Allah Ta'ala dengan baharu. Yang ketiga dipanggil mujassimah, menjisimkan Allah, menganggap Allah Ta'ala berjisim sebagaimana baharu. Okey, terus. Golongan ini dilihat oleh golongan yang menisbatkan sifat-sifat yang terdapat dalam Al-Quran sebagai golongan yang menafikan Tuhan yang disembah. Pendapat yang benar adalah pendapat golongan yang berpegang dengan sifat-sifat yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Mereka adalah imam-imam al-sunnah wal jamaah. Syekh Uthman As-Sabuni pula menjelaskan golongan ahli hadis yang berpegang dengan Alkitab dan sunnah, mengenali Tuhan mereka berdasarkan sifat-sifat yang diturunkan wahyu tentangnya atau diperakui oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis baginda, dan dipindahkan selepas itu oleh golongan yang dipercayai lagi adil kepada generasi berikutnya. Mereka menisbatkan apa yang disebutkan Allah untuk dirinya dalam kitabnya dan menerusi lisan Rasulnya. Mereka tidak pernah mengubah ungkapan-ungkapan tersebut daripada tempatnya, sebagaimana yang dilakukan oleh golongan Mu'tazilah, Jahmiyah. Allah Subhanahu Wa Taala telah melindungkan golongan ahli sunnah daripada menyeleweng pengaitan dengan cara tertentu dan penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk. Imam Al-Baghawi menjelaskan ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia beristiwa di atas arasy. Golongan Mu'tazilah mentakwilkan istiwa bersemayam dengan makna istilah, menguasai. Al-istilah, menguasai. Tetapi golongan ahli sunnah menyatakan beristiwa di atas arasy itu adalah sifat bagi Allah tanpa membabitkan cara tertentu. Wajib ke atas seseorang beriman dengannya dan menyerahkan ilmu sebenar tentangnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ijma' fuqaha dan ulama. Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, murid kanan Imam Abu Hanifah, menjelaskan fuqaha daripada timur sehingga ke barat bersepakat dari segi kewajiban beriman dengan Al-Quran dan hadis yang dibawa oleh orang-orang yang dipercayai daripada Rasulullah SAW tentang sifat Tuhan tanpa melakukan tafsiran kaitan dengan sifat tertentu, dan juga penyerupaan dengan sifat makhluk. Sesiapa yang mentafsirkan sesuatu sifat tersebut bermakna dia telah terkeluar daripada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan memisahkan diri daripada jemaah kerana dia telah menyifatkan sifat Tuhan dengan sesuatu yang tidak ada. Ibnu Khuzaimah menyebut, kami dan seluruh ulama yang menetap di Hijaz, di Hamah, Yaman, Iraq, Syam dan Mesir mengisbatkan bagi Allah yang apa yang diisbatkannya untuk dirinya sendiri. Kami memperakui perkara tersebut dengan lidah-lidah kami dan mempercayai dengan hati-hati kami tanpa menyerupakan wajah Tuhan kami dengan mana-mana wajah makhluk. Maha suci Tuhan kami daripada menyerupai para makhluk, dan maha suci Tuhan kami daripada ungkapan golongan Mu'attilah. Mu'attilah apa dia? Golongan yang menafikan sifat-sifat Allah. Okey, terus. Maha suci juga Tuhan kami daripada tidak wujud sebagaimana yang dipegang oleh golongan Mu'attilah, kerana menggambarkan Tuhan itu tidak mempunyai sifat. Maha suci Allah daripada ungkapan yang dikeluarkan oleh golongan Jahmiyah yang mengingkari sifat Tuhan kami yang Allah telah sifatkannya dalam kitabnya dan menerusi lisan Rasulnya. Imam Abdul Bar menyatakan, kami telah meriwayat daripada Malik bin Anas, Al-Awza'i, Sufyan bin Sa'id dan Ma'mar bin Rashid tentang hadis berkaitan sifat-sifat Allah. Kesemua mereka menyatakan berinteraksilah dengannya sebagaimana dia datang. Jadi kalau dalam teks Arab tu dia panggil apa? Amirruha kama ja'at. Laluilah ayat itu sebagaimana dia datang. Jadi perkataan amirruha kama ja'at disebut oleh Al-Mubarakpuri di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, syarah kepada Sunan At-Tirmizi. Kita dah baca dah itu. Amirruha kama ja'at maknanya tidak memalingkan ayat itu kepada takwilan.
ataupun mentashbihkan Allah dengan sesuatu yang baru. Sebagaimana dia datang, begitulah kita pegang. Bagaimana Allah Ta'ala kata dia istiwa, Allah Ta'ala nuzul, dia ada yad, wajah dan sebagainya. Amirruha kama ja'at. Laluilah ayat itu sebagaimana dia datang, tanpa berlaku sebarang takwilan. Takwil memalingkan daripada makna asal, daripada makna zahir kita paling kepada makna lain. Paling maknanya ubah kepada makna lain. Okey, terus. Ibnu Qudamah menjelaskan tidak ada khilaf dalam kalangan ahli naqli, baik yang sunni maupun yang bid'ah, bahawasanya mazhab salaf memperakui sifat-sifat Allah, melalukannya, menyerahkan kepada orang yang memperkatakannya dan meninggalkan mentafsirkannya. Begitulah berita yang datang daripada mereka baik secara umum maupun secara terperinci. Ibnu Qudamah juga menjelaskan mazhab salaf rahmatullahi alaihim ialah beriman dengan sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang Allah sifatkan di dalam ayat-ayat dan kitabnya, atau menerusi lisan Rasulnya tanpa sebarang tambahan, pengurangan, pelanggaran batasan, pentafsiran dengan tafsiran tertentu, dan takwilan yang menyalahi zahirnya. Ketika mentafsirkan ayat 54 surah Al-A'raf yang disebutkan sebelum ini, Imam Ibn Kathir menjelaskan ia menimbulkan banyak pendapat dan pandangan. Yang lebih utama ialah mengikut mazhab as-salafus salih seperti Malik, Al-Auza'i, Al-Thawri, Al-Layth bin Sa'ad, Al-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rawai, dan lain-lain imam orang-orang Islam baik dahulu maupun sekarang, iaitu melalukan tanpa mengaitkan dengan cara tertentu, penyerupaan dengan sifat makhluk dan juga tanpa menafikan sifat-sifat tersebut. Wallahu a'lam. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.